fasa-fasa yang berlaku kepada kepimpinan Islam. Kita kena faham ini. Kenapa kalau kita tidak faham, maka kita tak faham qadiyah Islam. Maka pada masa itu kita tak tahu nak buat apa. Kita ikut aja arus. Dan bagaimana cara kita nak faham akan permasalahan Islam ini, maka Nabi telah bagi panduan pada kita. Maka Nabi membagikan kepada 5 fasa. Jadi fasa pertama, fasa kenabian, berlangsung kurang lebih 23 tahun. Kemudian fasa Khulafa Ar-Rasyidin berlangsung kurang lebih 30 tahun. Kemudian fasa Mulkan A'dan, iaitu fasa raja yang menggigit, berlaku kurang lebih 1400 tahun. Kemudian fasa Mulkan Jabbariyah ataupun Jibrian, iaitu fasa kepimpinan yang memaksa sekarang ni selepas kejatuhan Ottoman Empire. Ini jumhur ulama. Fasa yang kelima iaitu fasa kebangkitan. Islam akan bangkit, Islam akan menang. Fasa Al-Mahdi. Kemudian lepas itu Rasulullah diam. Yang keenam, habis kiamat. Fasa selepas kejatuhan Osmaniyah, kita tidak ada satu negara pun dalam dunia yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar. Jadi disebut Mulkan Jabbariyah, kepimpinan yang memaksa. Fasa ini tak sama macam fasa Mulkan A'dan, iaitu fasa raja yang menggigit. Fasa raja menggigit selepas daripada Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai yang terakhir sekali Bani Osmaniyah, Ottoman Empire. So fasa Mulkan A'dan, iaitu fasa raja yang menggigit, itu adalah merupakan fasa sampai kepada 1924 Masehi. Kita berada di fasa Mulkan Jabbariyah. Bila fasa Mulkan Jabbariyah ni tinggal kat kita hari ini dan hanyalah merupakan serpihan-serpihan Islam. Maka ramai ulama-ulama bila dia mengkaji, menghurai secara umumnya, antaranya supaya kita tak terkejut dengan berlakunya peristiwa-peristiwa yang tak sangka-sangka. Tiba-tiba orang ni nampak baik, okey, soleh, tiba-tiba dia bersama dengan iblis. Orang ni pula nampak jahat, iblis, sekular sebagainya, tiba-tiba dia menjadi orang yang soleh. Dan terbalik. Sebab pasal ni lah berlaku seorang laki-laki siangnya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, siangnya kafir. Umat Islam terpecah kepada 3 bahagian. Yang beriman tidak ada sikit pun nifak. Yang munafik tidak ada sikit pun iman. Dan kemudian yang satu lagi yang memilih fajir, memilih jahat. Fitnah kemuncak dan pada masa sama Islam paling rendah. Maknanya di puncak kelemahan. Maka Islam bermula dengan dagang ganjil asing, dia akan kembali semula kepada dagang ganjil asing. Setengah-setengah ulama kata fasa kejatuhan ini fasa sistem Dajjal. Ini fasa tidak ada Tuhan. Dalam sudut tamadunnya terputus daripada ketuhanan. Dari sudut sistemnya seperti sistem Dajjal, didominasikan oleh pihak kufar. Perjalanan umat manusia kita melihat jauh daripada nilai nubuwah, nilai kenabian, ajaran Islam. Fitnah yang paling dahsyat sekali. Orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal ni, mereka itulah orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih, Allah anugerah. Fasa di mana umat Islam menanggalkan identiti Islam. Akidahnya dulu percaya Allah, yakin Allah, sayang ke Allah, tunduk ke Allah, berharap, bergantung kepada Allah. Sekarang kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada gaji, bergantung kepada harta, bergantung kepada kehidupan dunia. Dan ibadahnya tidak lagi khusyuk dalam sembahyang. Sedekah tak ikhlas dah. Dan umat Islam juga tidak memiliki kewibawaan, berpecah, tidak bersatu, bergaduh sesama sendiri, malahan ada yang berperang sesama sendiri.